Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, saudara dan saudari sekalian, bertemu dalam siri tazkirah pada pagi yang berbahagia ini dalam tajuk Isra' dan Mi'raj. Sesungguhnya peristiwa Isra' adalah satu peristiwa yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini dinamakan sebagai surah Al-Isra', iaitu perjalanan malam, the night journey. Satu surah yang cukup hebat yang mengandungi makna-makna, maksud-maksud dan juga tema-tema kehidupan yang penting. Yang pertamanya, surah ini bermula dengan pencitraan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram di Kaabah di Mekah kepada Masjidil Aqsa di Jerusalem di Israel pada masa hari ini. Satu peristiwa yang menarik. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quranul Karim ayat pertama surah Al-Isra', Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'un basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan waktu malam dengan hambanya. Bahasa hamba digunakan, iaitu waktu malam laila daripada satu tempat yang spesifik, iaitu Masjid Al-Haram di Mekah, pada satu tempat yang spesifik juga di Masjid Al-Aqsa di Jerusalem, untuk Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kebesaran yang Allah berkati di sepanjang atau di sekitar tanah Masjid Al-Aqsa. Itulah satu ayat yang menarik yang kita kupaskan dalam peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Terdapat satu lagi ayat yang disebut dalam surah yang sama yang ada kaitan dengan peristiwa Isra' dan juga peristiwa Mi'raj, iaitu bila mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di-mi'rajkan, diangkat daripada Jerusalem kepada langit yang paling atas untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang ke-60 surah yang sama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qulna laka inna rabbaka ahata bin nas. Bila mana Allah Subhanahu wa taala berkata kepada kamu, kami mengetahui apa yang manusia buat, apakah sifat manusia itu. وَمَا جَعَلْنَا رُؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ. Kami tidak menjadikan penglihatan yang kamu dapat lihat, ru'ya atau vision, pemandangan yang kamu lihat sepanjang perjalanan kamu, dan juga pokok yang dilaknat dalam Al-Quran ditafsirkan sebagai pokok zakum yang merupakan dilaknati oleh pemakannya sebab buah yang berduri dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjukkan dan Allah bentangkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemandangan-pemandangan ru'a atau ru'ya dan juga pokok ini yang dilaknati sebagai fitnah kepada manusia. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Jadi surah ini menggambarkan satu peristiwa, iaitu perjalanan Isra' dan juga Mi'raj, di mana Allah Subhanahu wa taala bawakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit yang paling tinggi, di mana disebutkan peristiwa Nabi Muhammad diperlihatkan dengan banyak pemandangan dan juga pokok yang mengeluarkan buah yang berduri yang dianggap sebagai pokok yang dilaknati oleh pemakan-pemakannya. Tuan-tuan, puan-puan, saudara dan saudari sekalian, itulah kisah surah Al-Isra' yang bermula dengan cerita Isra' dan dimulakan dengan cerita Bani Israel, yang disudahi dengan kisah-kisah Fir'aun, bagaimana kezaliman Fir'aun dalam surah ini. Surah ini mempunyai makna yang besar. Antaranya Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah itu mempunyai kerajaan yang besar. Bukan kerajaan dunia yang bentuknya lemah, bentuknya manusia, tapi kerajaan langit. Kerajaan yang mempunyai segala bentuk kekuatan dan kekuasaan itu milik Allah. Itu dalam cekaman Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad diberikan satu rangsangan yang baru, diberikan satu semangat yang baru dengan perjalanan satu malam
dan juga dengan satu perjalanan ke langit yang paling tinggi Sidratul Muntaha, satu pengalaman yang cukup besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada masa itu mengalami banyak kemurungan disebabkan kematian dua insan yang utama dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu bapa saudaranya Abu Talib dan juga isteri kesayangan dan juga pendukung dakwah yang besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Surah ini juga memperlihatkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa yang akan berlaku di kawasan Baitul Maqdis atau Masjid Aqsa pada satu hari nanti, di mana pada hari tersebut bila mana datangnya masa Islam itu akan bangun semula, akan kuat semula, di mana tentera-tentera Islam akan masuk ke dalam kota-kota Baitul Maqdis dan akan memburu orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala berumah ke rumah untuk mencari mereka-mereka yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah satu sifat yang agung yang mana Allah Subhanahu wa taala akan mempamerkan pada satu hari nanti. Dalam surah Al-Isra disebutkan banyak tema-tema yang menarik, antaranya Al-Quran sebagai tema panduan, sebagai satu kitab yang menunjukkan jalan yang paling lurus untuk mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Inilah satu kitab, satu Al-Quran yang memberikan jalan dan petunjuk yang paling lurus, yang paling telurus, yang paling tepat dan betul dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran merupakan sumber rujukan. Al-Quran merupakan perlembagaan. Al-Quran merupakan kitab panduan. Al-Quran merupakan segala-galanya. Surah Al-Isra merupakan surah yang banyak memberikan tema-tema yang menarik untuk kita baca. Mudah-mudahan kita mendapat maklumat, kita mendapat satu semangat, kita mendapat satu suntikan peristiwa Isra dan juga peristiwa Mi'raj dan juga makna-makna tema-tema yang penting dalam surah ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari sekalian, peristiwa Isra dan Mi'raj ini juga diceritakan dalam surah yang lain, surah An-Najm, iaitu surah tentang bintang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wan najmi idza hawa", demi bintang apabila dia telah tenggelam dan terbenam. "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa", sesungguhnya Nabi Muhammad SAW tidak sesat dan tidak bimbang dan tidak gusar dengan apa yang berlaku. Wa ma yantiqu anil hawa, Nabi Muhammad tidak bercakap dengan hawanya sendiri. In huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu yang diwahyukan, iaitu Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allamahu syadidul quwa, Quran ini diwahyukan dan diajar oleh orang yang mempunyai kekuatan, iaitu malaikat Jibril. Zu mirratin fastawa, yang mempunyai kekuatan, dan fastawa yang berdiri kukuh kerana kekuatan dan kehebatan malaikat Jibril alaihi salam. Wa huwa bil ufuqil a'la, di mana Jibril ini berada di horizon, di peringkat dunia yang paling tinggi, langit yang paling tinggi yang kita tak dapat bayangkan di mana dan kedudukannya. Summa dana fatadalla, kemudian Jibril datang menghampiri dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Mi'raj yang kita bincangkan tadi. Fakana qaba qausaini au adna, malaikat Jibril hampir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih dalam dua panjang tempat memanah, iaitu tempat kita meletakkan panah kita. Itulah ukuran qaba qausaini, kurang lebih, au adna, ataupun lebih dekat lagi. Betapa dekatnya malaikat Jibril yang berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam peristiwa Mi'raj, yang merupakan satu pertemuan dalam bentuknya yang asal, iaitu bentuk malaikat yang asal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa auha ila 'abdihi ma auha, malaikat Jibril telah wahyukan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kadzabal fuadu wa ma ra'a, hati Nabi Muhammad tidak pernah berdusta dengan apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam melihat. Afatumarunahu ala ma yara, adakah kamu nak mempertikaikan apa yang Nabi Muhammad telah melihat sepanjang Isra dan Mi'raj?
walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihatnya kali kedua dalam kisah Mi'raj, iaitu malaikat Jibril dalam keadaan yang asal inda sidratil muntaha, di tempat disebutkan pokok-pokok bidara yang tidak ada duri. Itulah disebutkan sebagai sidratul muntaha. Itu tafsiran yang kita dapat berikan, mungkin ada makna yang lain, tapi tafsiran kebanyakan menyebutkan itulah tempat yang paling tinggi yang ada pokok bidara yang tidak ada duri. Indaha jannatul ma'wa, di situlah tempat syurga jannatul ma'wa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam jannatul ma'wa, dan semoga kita menjadi orang yang membaca surah Al-Isra di bulan Rajab ini dengan bacaan yang prihatin, dengan perkataan yang penuh semangat, dengan perasaan untuk mendapatkan suntikan ilmu, semangat, kerana surah Al-Isra ada surah yang penuh dan syarat dengan tema-tema kehidupan, perjuangan, dakwah dan juga mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Banyak kali Allah sebutkan surah Isra, Nabi Muhammad tidak boleh mendatangkan mukjizat dengan sendirinya. Ada kuasa besar yang lebih daripada manusia, iaitu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad diberikan kesempatan untuk melihat segala-galanya dan bertemu dengan malaikat Jibril dalam keadaannya yang asal sebagai malaikat, untuk menunjukkan bahawa kerajaan Allah Subhanahu wa taala kerajaan yang cukup besar, yang amat gagah, amat hebat berbanding dengan apa yang Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan masyarakat Quraisy di Mekah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat Isra dan Mi'raj, menjadikan kita sentiasa apungkan roh kita sentiasa bersama Allah Subhanahu wa taala, bersama alam malaikat, bersama alam-alam yang halus, dan memberikan kekuatan dan semangat kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa tubu ila Allahi fataibu minaz zambi kama la zambala.